Sebab tuan-tuan perempuan, kerana tuan-tuan perempuan, being objektif, kita kena faham perkara yang objektif dengan subjektif. Apa itu objektif dan subjektif? Contoh, bayangkan ini air oren, pure punya. Ini adalah objektif ke subjektif? Air oren. Fakta, memang air oren, betul? Tapi subjektifnya ialah saya suka air oren. Tak semestinya tuan-tuan perempuan suka air oren, betul? Maka suka tak suka itu adalah perkara subjektif, betul ke tidak? Tetapi objektifnya ialah, ada tak sesiapa di sini boleh menafikan bahawa ini adalah air oren? Tak boleh. Bila, sebab objektif adalah perkara fakta, bukan perkara emosional. Tetapi bila mana kita tanya kepada golongan yang tak percaya kepada Tuhan, kenapa kamu pilih sekumpulan saintis yang tak percaya kepada Tuhan dan tidak pilih kumpulan saintis yang percaya kepada Tuhan? Apa kayu ukur dia? Bila mana mereka tak boleh menjawab, itu objektif ke subjektif? Kalau objektif, mesti dia boleh bagi kerana saintis di sini saintis di sini kata. Dia mesti ada fakta dengan bukti. Tetapi masalahnya no bukti at all. Maksudnya subjektif. Dan subjektif ini biasanya merujuk kepada emosi. Emosi. Contoh, saya lelaki, subjektif ke objektif? Siapa berani kata subjektif? Saya lelaki, objektif ke subjektif? Objektif. Suka ataupun tak suka kepada saya, subjektif kan? Tak semua orang suka saya, okey, no problem. Tapi tak ada siapa boleh menafikan saya lelaki. Sebab objektif, bukti telah ada. Berjanggut lagi. Apa lagi mau? Anak ada 4. Takkan bukan lelaki. Jadi maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, hujah yang pertama untuk yang berfikir. Sebab bila saya tanya, tujuan dia bukan nak kalahkan mereka, bukan. Tujuan dia tuan-tuan dan puan-puan, kita guna pendekatan dalam ayat Quran, suruh mereka berfikir. Ayat mana? Tuan-tuan dan puan-puan, dalam Quran langsung tak banyak ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala address kepada golongan yang tak percaya kepada Tuhan. Tak ada. Tak ada. Hanya tak silap saya tak banyak, mungkin 1 ataupun 2 je. Antara yang paling jelas Allah address orang yang tak percaya kepada Tuhan, ayat ni, surah At-Tur, surah ke-52 ayat 35. Surah 52 ayat 35. Dan soalan ini tuan-tuan dan puan-puan, Allah guna supra rasional untuk checkmate mereka. Ayat ni checkmate, tak ada jalan. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa apakah mereka diciptakan ataupun mereka menciptakan diri sendiri? Cuba jawab. Untuk orang yang tak percaya kepada Tuhan, tanya soalan ni, adakah mereka diciptakan ataupun mereka menciptakan diri sendiri? Jawab. Soalan ni saya hantar kepada semua etis yang pernah berinteraksi dengan saya. Mereka langsung tak boleh jawab. Sebab ayat Quran ni terlalu powerful. Soalannya simple. Awak kata Tuhan tak wujud, fine, saya tak nak argue banyak-banyak. Tapi Allah ajak kamu fikir, kamu diciptakan ataupun kamu menciptakan diri sendiri? Pilih. Dia tak mungkin kata dia cipta sendiri-sendiri. Dia seolah-olah saya mengandungkan diri, lalu saya melahirkan diri. Logik tak? Tak logik. Maksudnya, dia menciptakan diri itu out. Tetapi, untuk mengatakan dia diciptakan, maksudnya, dia ada pencipta. Dia nak tak nak adalah checkmate. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mencabar dia. Ini yang kedua dah, tentang hujah kepada orang yang tak beriman kepada Tuhan, tak percaya Tuhan. Apa jua agama mereka? Hujah yang ketiga, matematik. Mereka kata, prove to me God through mathematics. If you cannot prove to me God through mathematics, God doesn't exist. Sekali lagi, nampak intellectual tak? Nampak intellectual. Kita raikan. Kita tanya dulu. Saya tanya. Waktu tu saya tanya kepada dia. Saya kata, brother, yang ni lelaki Melayu, dia Melayu, tapi dia murtad lah. Dia belajar luar negara. Bukan saya tak kata semua yang belajar luar negara ni murtad. Tak, tuan-tuan dan puan-puan, mereka dilatih critical thinking. Mereka dilatih terlalu kritikal kadang-kadang, sehingga question everything. You have to question everything.
Well, itu satu exercise yang bagus, tetapi dia ada had dia. Dia kata, okey, buktikan saya menerusi matematik. Sebab yang sains sudah jawab dah, dia tak boleh pergi. Dia kata nak matematik. Saya tanya kepada dia, soalan simple. Sekali lagi, saya suka ajar orang berfikir. Saya kata, maksud awak, saya kena buktikan kewujudan Tuhan menerusi matematik. Dan andai kata saya gagal membuktikan Tuhan menerusi matematik, maka Tuhan tak wujud, betul? Dan ini juga bermaksud bahawa segala-galanya kena dibuktikan melalui matematik. Kalau matematik tak boleh membuktikannya, maka benda itu tak wujud, betul ke? Dia katalah, ya betul. Itu yang saya nak. Saya kata, fine. Very logical. Saya kata very logical. Saya tanya kepada dia, brother, awak mencintai seseorang tak? Dia kata, ada. Okey, tolong buktikan kepada saya secara matematik yang awak mencintai orang itu. Buktikan kepada saya. Dia tengok saya balik. How can I prove to you? Through mathematics? No. You see, saya menggunakan kayu ukur yang awak tetapkan, iaitu sesuatu itu mesti boleh dibuktikan melalui matematik. Jikalau matematik tak boleh membuktikannya, ini bermaksud benda itu tak wujud. Sekarang saya nak awak buktikan kepada saya menerusi matematik awak mencintai seseorang. Buktikan. Dia kata no. Lalu dia sendiri kata, you see, ini bila mana tuan-tuan dan puan, fitrah dia, sebab orang yang fitrah dia telah rosak, dia gelap. Bila gelap, cahaya tak boleh masuk. Jadi tugas kita sebagai Muslim, sebagai pendakwa adalah membersihkan sedikit kekotoran dekat fitrah dia tu, supaya cahaya dapat masuk. Dan bila cahaya masuk, dia boleh tersedar. Dan akhirnya dia sedar apa? Dia kata, ini jawapan dia. Dia kata, no. Not everything you have to prove by mathematics. Not everything. Saya kata saya setuju. I agree with you. Tak semua benda kena dibuktikan dengan matematik. Dan dia kata, not necessary when something cannot be proven by mathematics. Tak semestinya apabila sesuatu tak boleh dibuktikan melalui matematik, maka benda itu tak wujud. Ada kalanya dia wujud tapi tak boleh dibuktikan secara matematik. Dia yang kata. Saya kata, brother, I 100% agree with you. Saya kata, that is exactly what about God. Lalu saya guna calculator tadi, ingat yang 7 digit tu. Saya kata, you know what is our problem today? Dia tanya saya, apa problem dia? Our problem today, we are trying to use a 7 digit calculator to calculate 10 digit answer. But when we don't get the answer, we say there is no answer. But the fact is, there is a limitation to the calculator. Kita hari ini masalah kita adalah kita terlalu mengagungkan akal kita, sehingga apabila akal kita gagal mengira Tuhan, saya kata, bagaimana kamu nak mengira sesuatu yang tak boleh dikira, yang unlimited? Cuba kira. Tak boleh. Dan lalu saya bawakan satu untuk dia berfikir juga. Banyak fikir, penat. Saya pun penat. Lalu saya kata, awak suka sains kan? Ya, suka. Saya kata, let's be humble. Betul tak dalam sains? Mungkin di sini ada yang bagus sains. Saya kata, betul tak dalam sains? Saintis hari ini mengatakan bahawa alam ini berapa besar, mereka hanya letak nama saja, iaitu observable universe, yakni alam yang boleh dipantau setakat ini. Right? Mereka panggil sebagai observable universe, alam yang masih boleh dipantau setakat ini. Maksud dia ialah alam yang boleh dipantau menerusi teknologi yang ada pada hari ini. Saya tanya kepada dia, tapi adakah ini menafikan bahawa tak ada lagi alam lain, tak ada lagi planet lain? Saya tanya kepada dia. Dia kata no. Tapi saya tanya dia, is there any possibility bahawa ada lagi planet lain daripada yang ada di dalam alam ini? Dia kata possible. Tapi saya kata, but why science cannot prove? Why mathematics cannot prove? Lalu dia kata, sebab teknologi kita belum advance sampai ke tahap tu. Saya kata, exactly, I agree with you. I agree with you. Setakat ni kita okey tak tuan-tuan dan puan? Ke penat lah? Penat. Saya susah nak bernafas. Tuan-tuan dan puan, bagi kuliah ni, orang ingat senang. Dia senang kalau kita setakat datang buat maharaja lawak, senang lah. Kita buat gelak-gelak sikit, lepas tu lah kita balik semua. Jam dia ingat, tadi brother tu datang kelakar dia kan. Dia buat lawak kan. Kedai apa? Kedai makanan apa yang tak jual makanan?
Yang tak ada apa-apa nak jual. Kedai apa? Tak tahu. McDonald lah. Lagu dia kan Tarapapapa. Yang tu nanti korang ingat. Yang saya hujah semua korang tak ingat. Lala balik korang pergi game kawan-kawan. Sahabat-sahabat kat sini balik kenakan kawan. Anak-anak isteri yang tak datang. Ayah nak bagi tahu, ayah nak tanya, restoran mana yang tak ada jual apa-apa? Mana ada restoran tak ada jual apa-apa? Kita game anak kita McDonald lah. McDonald kan ada Happy Meal. Kan lagu dia Tarapapapa. Kita pergi kenakan anak. Yang last banyak saya hujat selama sejam. Yang korang ingat ialah Tarapapapa. Penat saya ceramah. La haula wala quwata illa billah. Penat tak tuan-tuan puan?